kita perlu ingat ya, bahwasanya nabi-nabi bukan berbangsa Yahudi. Kita telah disalahfahamkan oleh penulisan Western. Saya boleh jawab benda ni dengan confident sebab saya dah buat poster tadi, poster 8x4 kaki tu. Saya sendiri berkata, kesianlah kita umat Islam ni, kita telah diberi maklumat yang salah. Bila kita buat tu kita nampak macam cermin, Prof Azam. Bila kita buat saya kata, kena beritahulah kepada orang ramai ni, nabi-nabi bukan daripada Yahudi. Yahudi ni, dan kita, sebab kita baca buku yang Western tulis, dan kadang-kadang kitab-kitab Arab pun, dia tidak buat poster yang macam tu. Dia pun baca daripada orang. Dia tidak ada tanakul fikiran, tak ada. Ya? Jadi apa yang saya ingin beritahu di sini ialah, siapakah Yahudi? Kalau mengikut dalam tarif Abu Fida dalam bukunya, Abul Bashar, dia menyebut bahawasanya Yahudi ini adalah mewakili orang Rom, mewakili orang Arab, mewakili orang Parsi, mewakili orang Habsyi pada ketika itu. Ya, jadi maksudnya mereka ini Yahudi apabila mereka ni Palestin pada ketika itu macam Mekah sekarang lah. Macam Mekah sekarang. Jadi mereka ni orang yang ada rasa Rabbaniyah itu berusaha untuk pergi ke Palestin. Dan mereka ini bila pergi ke Palestin, sebelum masuk ke Palestin, mereka bertumpu dulu di Nabatin. Nabatin itu Petra sekarang di Jordan. Mana stesen. Stesen sebelum masuk ke Palestin. Stesen sebelum pergi meneruskan perjalanan ke Syria. Stesen sebelum pulang balik ke Yaman. Stesen sebelum pergi ke sebelah timur. Nak masuk balik semula ke Babylon. Ya? Jadi daripada sini kita dapat tahu bahawasanya, sebab itu kalau kita tengok Petra itu bangunannya indah-indah. Sebab dia merupakan satu pusat peranginan, pusat perjumpaan, pusat berkumpulnya mereka yang daripada serata mata angin tadi. Timur, barat, selatan, utara, untuk masuk sebelum masuk ke Palestin itu. Ataupun tempat persinggahan untuk perniagaan. Ya. Jadi daripada sini saya kata betul lah. Yang saya jumpa bila saya baca kitab-kitab tafsir itu, mereka ini bukan, nabi-nabi adalah proto-Arab hakikatnya. Proto-Arab. Dan kita perlu ingat, ada hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW, walaupun ianya hadis Hasan, tetapi ia adalah riwahu Tirmizi. Dia kata apa? Dia kata Sam Abul Arab, Ham Abul Habsyi, Yafit Abul Rum. Apa maksudnya? Sam itu adalah ayah kepada orang Arab. Ham itu ayah kepada orang Habsyi yang kulit hitam tu. Yafit itu pula ayah kepada orang Eropah. Jadi based on hadis ini, kita boleh katakan itu adalah permulaan reses. Permulaan reses. Persoalannya, bagaimana dengan umat terdahulu daripada Nabi Nuh alaihissalam itu? Seperti umat Nabi Idris, anak-anak Nabi Adam yang 37 orang itu. Setengahnya mengatakan 37 orang. Setengahnya mengatakan 36. Sebab setiap kali Hawa itu bersalin, dia akan bersalin 4. 4 orang. Jadi kalilah 9 kali. Jadi kenapa boleh jadi 37? Ada yang mengatakan Nabi Syis itu lahirnya bersendirian. Kenapa? Kerana dia special. Kenapa dia special? Sebab Nabi Adam AS minta bantuan daripada Allah, gantikanlah Syis ini, gantikanlah Habil yang dibunuh itu dengan anak yang lain. Yang persis seperti Habil. Maka Allah Ta'ala bagi Syis. Kurniakan Syis. Dan kalau saya tengok dalam genealogi yang saya buat itu, Syis itu merupakan bapa kepada manusia ini. Hasil daripada Nabi ialah Abul Bashar itu Adam AS. Tetapi Syis itu
melahirkan keturunan Anbiya itu. Daripada Idris, kemudian Nuh, kemudian anak Nuh ini ada 5, dan terus dia ada Amur, dia ada Arfakshat, dia ada Airam, dia ada Aram. Ya, saya ingat benda tu. Jadi anak yang kelima itu namanya Aram. Mana asalnya orang Aram ni? Cucu Nabi Nuh yang kelima, cucu Nabi Nuh yang daripada anak Sam yang kelima tu, Damsyik. Damsyik sekarang itulah dikenali sebagai kota Aram dulu. Ya, apa yang ingin saya nak beritahu di sini, persoalan penggunaan bahasa. Apakah perbualan dituturkan oleh Nabi Musa, perbualan Nabi Isa alaihissalam sehingga dia menjadi satu masalah besarlah kepada dunia, hasil daripada maklumat yang didapati dalam perjanjian baru dan perjanjian lama sekarang ini dalam Bible. Betul ke Torah itu ditulis dalam bahasa Hebrew? Betul ke Injil itu ditulis dalam bahasa Aramaik? Dan apakah itu bahasa Aramaik? Dan apakah itu bahasa Hebrew? Saya melihat pandangan mengatakan Torah yang pertama itu ditulis dalam bahasa Hebrew, bahawasanya Nabi Musa alaihissalam bercakap bahasa Hebrew, saya tidak bersetuju, Prof. Azam. Sebab bahasa Hebrew, dia mengatakan bahasa Hebrew itu daripada Abir bin Shalih. Abir bin Shalih bin Fakhish bin Arfakshat. Jadi maksudnya Abir, kalau kita kata Ibrani betul. Tetapi dia Western tukar kepada Hebrew. Jadi kita yang lepas-lepas ni sebab Western tu dia penjajah, kan? Most of them yang penjajah tu, Arab pun ikutlah. Okey, Ibrani tu Hebrew lah, semua setuju lah. Tapi perlu ingat, Abir tu kalaulah Hebrew itu dimaksudkan tarifnya ialah Ibrani, dia sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Sebab dia, Abir itu cucu kepada Arfakshat. Arfakshat ni cucu kepada Arfakshat. Arfakshat anak kepada anak kepada Sam. Anak yang ketiga daripada Sam bin Nuh tadi. Yang Rasulullah kata Sam Abul Arab tadi. Masa tu Nabi Ibrahim tak ada lagi. Nabi Ibrahim ada ni ketika zaman Falih dah. Dan kita perlu ingat, Balia itu Nabi Khaidir itu dari jujur Arfakshat itu. Kalau mengikut dalam genealogi itu. Apa yang saya ingin beritahu di sini, bagaimana mungkin itu adalah bahasa Hebrew. Sedangkan Nabi Ibrahim tak wujud lagi zaman Abir. Kan Nabi Ibrahim itu kalau ikut dalam punya timeline itu dalam 1950 atau mengatakan 2000 BC. 1950 BC ada mengatakan. Jadi dia mesti sebelum zaman Hammurabi. Jadi apa yang ingin saya beritahu di sini ialah bagaimana dia boleh klaim bahasa Nabi Musa alaihissalam itu bahasa Hebrew. Sudahlah Nabi Musa tak pernah hidup di Palestin. Dia hidup di Mesir. Yang kedua, bahasa Hebrew kalau dinisbahkan kepada Abir bin Shalih bin Arfakshat adalah tidak tepat. Adalah tidak tepat kerana masa tu Abir ini tak wujud, hanya Nabi Ibrahim tak wujud lagi. Macam mana terlalu jauh? Nabi Musa AS 1000 BC. Ini berlaku penipuan ni. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita sendiri kena kaji. Walaupun kita baca kitab-kitab, kita baca tulisan Western, kebanyakan Western bila menceritakan pasal ancient, mereka tidak menumpukan kepada prophets. Mereka lebih menumpukan kepada kingdoms. Apabila mereka menumpukan pada kingdoms, maka konsep tauhid itu tidak dibentangkan. Kingdoms ini kebanyakannya antauhidik. Sebab itu kita bila sibuk pasal ancient, semua kita melihat suatu orang kata black hole. Lubang hitam. Kita tak tahu apa benda. Sebab kita mendapat maklumat yang salah. Cuba kita sendiri, tapi kita sendiri orang Islam yang kaji, kita dapat tahu ini kenyataan yang sebenar. Betul lah apa yang Quran sebut dalam kitab-kitab tafsir, Quran sebut tentang Anbiya itu. Tetapi kenapa saya tidak berjumpa dalam kitab-kitab dalam tulisan Western?